wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Pengerusi, saya mohon ucapkan jutaan terima kasih kepada 16 orang ahli Dewan yang telah pun membahaskan di sesi peringkat jawatankuasa untuk Kementerian Belia dan Sukan. Saya mohon menjawab kepada soalan-soalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan yang berada di dalam Dewan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi. Daripada Pasir Mas, dia ada di dalam Dewan. Daripada Bukit Mertajam. Daripada Jerai Batu. Bukit Mertajam ada. Bukit Mertajam, sorry. Yes. Alright. Yang Berhormat daripada Bukit Mertajam membangkitkan perkara berkenaan dengan program Olimpik dan juga Paralimpik 2024. Kementerian melalui Majlis Sukan Negara telah pun mula melaksanakan program khas yang dikenali sebagai Projek AsiaCom sejak Februari 2021 khusus untuk persiapan atlet ke Sukan Asia Hangzhou 2022 dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang merupakan asas kepada penyediaan atlet ke Olimpik dan Paralimpik Paris 2024. MSN bersama Institut Sukan Negara dan Persatuan Sukan Kebangsaan telah pun menjalankan kajian secara terperinci bagi mengenal pasti sukan-sukan yang mampu menyumbang pingat dalam kedua-dua temasya tersebut. Sebanyak 16 jenis sukan dengan penglibatan 118 atlet dan 43 jurulatih diberikan tumpuan dalam program AsiaCom kali ini. Tuan Pengerusi dan juga Yang Berhormat Menteri. Saya faham dengan persiapan yang dilakukan. Tapi pertanyaan saya tadi ialah, saya tengok di bawah P45 butiran 01800 penyediaan sukan antarabangsa untuk bajet 2022 hanya diperuntukkan 17.5 juta. Dan ini untuk kita berdepan dengan 3 acara sukan antarabangsa yang utama, Hanoi SEA Games 2021, Hangzhou Asian Games 2022 dan Birmingham Commonwealth Games 2022. Kalau kita bandingkan dengan 2018, pelanjawannya hanya untuk berdepan dengan Gold Coast Commonwealth 2018 dan Asian Games di Jakarta 2018, kita nampak perbezaan besar. 2018 untuk perkara yang sama, kementerian memperuntukkan 71.5 juta. Kalau 71.5 banding dengan 17 juta tu beza jauh. Saya khawatir nanti atlet tak dapat cukup, persatuan tak dapat peruntukan mencukupi untuk berdepan dengan cabaran sukan antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, kami telah pun meneliti tentang perkara ini dan pihak MSN dan juga pihak KBS telah pun memberi komitmen bahawa segala perancangan daripada atlet kita dan juga persatuan-persatuan sukan yang akan mengambil bahagian tidak akan terabai dan memastikan mereka akan mendapat berada di tahap prestasi yang terbaik bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, program berkenaan dengan program pelapis dan perancangan kementerian untuk memastikan kesinambungan bakat-bakat baru bagi menggantikan atlet-atlet yang sedia ada, KBS bersama Majlis Sukan Negara bersama pemegang taruh amat komited dalam usaha untuk melahirkan kumpulan bakat-bakat yang berpotensi dan berkualiti untuk digilap. Program pembangunan jangka panjang telah dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan atlet-atlet senior yang sedia ada. Antara program-program yang dilaksanakan adalah seperti program pelapis negeri, program bakat serta program khas iaitu program pembangunan bola sepak negara PPBN, program pembangunan rugby negara, program pembangunan hoki negara dan juga Junior Cycling Malaysia. Selain daripada itu, kementerian juga terlibat dalam program Akar Undi iaitu program Malaysia Talent Identification and Development ataupun MyTID, KPM KBS merupakan program yang bertujuan untuk mengenal pasti bakat yang berpotensi dalam kalangan murid-murid sekolah. Program MyTID KPM KBS ini adalah kerjasama antara Kementerian Belia dan Sukan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dijangka akan membantu memperluaskan tapak penyertaan bakat-bakat baru ataupun talent pool dengan izin seawal usia 7 tahun yang berpotensi di peringkat akar umbi untuk dikenal pasti dan mengurangkan risiko dropouts dan deselection. Boleh papar minta laluan? Silakan. Tak ada kesempatan untuk berbahas tadi, jadi sekejap saja. Terima kasih Datuk Pengerusi dan juga terima kasih kepada Menteri yang memberi laluan. P45 butiran 00601 naik taraf konflik belia dan sukan negeri-negeri
yang mana ianya diperuntukkan sebanyak 29.4 juta. Jadi apa yang saya ingin luahkan di sini ialah berkenaan dengan komplek mini stadium di Kampung Beringis Papar yang mana ianya telah kita dulu dibawa daripada RMK 11 dan sekarang sudah RMK 12, dan saya ingat lagi menteri dulu baru-baru ini memberi tahu di Dewan ini bahawa kalau kita tidak cukup peruntukan, kita boleh buat yang mana yang paling penting. Kita buat penambakan ataupun kita buat site preparation untuk padang supaya orang boleh main bola dan juga balapan, dan mana yang perlu. Ini yang paling penting. Pasal di sana di tempat di Beringis ini kita ada lebih daripada 100,000 orang daripada kampung-kampung yang berdekatan. Inilah yang paling penting untuk kita. Jadi saya meminta kepada menteri supaya memberi perhatian atas masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan ambil perhatian terhadap perkara tersebut. Saya sambung daripada menjawab kepada Yang Berhormat Bukit Mentajam berkenaan dengan anugerah Syakam kepada pemenang pingat di Tokyo 2020. Untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya hadiah kemenangan yang melibatkan sejumlah peruntukan sebanyak 5.22 juta ringgit masih belum dilunaskan lagi. Ekoran ianya merupakan jumlah yang agak besar yang perlu dirujuk kepada Kementerian Kewangan terlebih dahulu. Namun ianya adalah dalam tindakan untuk mendapatkan kelulusan jemaah menteri. Untuk makluman Yang Berhormat juga, semua pemenang-pemenang telah sedia maklum dan pada masa ini mereka semua adalah merupakan atlet sepenuh masa yang dijaga sepenuhnya oleh pihak KBS melalui MSN. Ianya bukanlah satu perkara yang luar biasa kerana insentif yang besar sudah tentu akan mengambil sedikit masa bagi pihak kerajaan untuk melunaskannya, apatah lagi dalam keadaan kedudukan ekonomi negara kita pada ketika ini. Yang Berhormat. Terima kasih dan saya harap Menteri KBS akan cuba untuk mempercepatkan lagi pemberian syakam ini. Satu lagi soalan tambahan ialah bagaimana pula dengan allowance bulanan yang layak diterima oleh pemenang pingat emas Olimpik tersebut? Adakah dah mula ataupun belum? Terima kasih. Makluman yang saya ada setakat ini, semua pemenang telah sedia maklum tentang pemberian syakam itu masih belum dapat dilunaskan pada masa ini, tetapi mereka juga diteruskan pembiayaan dari segi allowance latihan sebagai atlet yang mungkin boleh di bagi bawah naungan MSN. jawapan bertulis tentang allowance menang pingat emas 5,000 sebulan tu. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, baik. Yang Berhormat, saya akan sampaikan secara bertulis. Yang Berhormat Menteri Hulu Selangor, boleh mohon Sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih yang tertinggal saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri sebab semalam sudi turun ke Hulu Selangor untuk buat lawatan tapak dan untuk menyaksikan simulasi rope swing di Sungai Pertak iaitu Kuala Kubu Baru. Untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, setakat kita hanya tunggu respon dari pihak JKR daerah Hulu Selangor supaya dapatkan kebenaran dan mudah-mudahan dapatkan sokongan daripada semua pihak supaya dapat kita merelasikan aktiviti sukan ekstrim ini. Yang Berhormat Menteri, Hulu Selangor amat setuju dengan Yang Berhormat Jerai yang menyentuh isu pembinaan kompleks sukan dan naik taraf fasiliti sukan supaya dapat kita mengurangkan masalah gejala belia sosial. Yang Berhormat Menteri, begitu juga dengan Hulu Selangor. Permohonan pembinaan kompleks sukan yang baru supaya dapat dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi Yang Berhormat Hulu Selangor. Terima kasih kerana menerima lawatan saya di Hulu Selangor semalam dan kita akan usahakan melakukan perkara yang baik untuk rakan-rakan kita di sana. Berkenaan dengan pengiktirafan kepada pemenang-pemenang emas Paralimpik Yang Berhormat Bukit Mentajam, tentunya kita menyambut baik cadangan daripada Yang Berhormat. Namun untuk perkara tersebut bukanlah di bawah bidang kuasa KBS. Namun KBS akan mengemukakan cadangan tersebut kepada pihak-pihak yang berkenaan. Dan berkenaan dengan gangguan seksual pula, Kementerian melalui MSN juga telah menubuhkan Jawatankuasa Salah Laku dan Perlindungan dalam Sukan pada tahun 2020 bagi memastikan pengurusan aduan berkaitan sukan prestasi tinggi negara dikendalikan dengan cekap, teratur dan berkesan. Dan dengan kewujudan jawatankuasa ini, Kementerian memberi ruang kepada semua atlet termasuklah jurulatih dan pegawai sukan untuk tampil ke hadapan bagi menyuarakan aduan, masalah dan pandangan pada bila-bila masa. Promosi berkaitan ini telah dilaksanakan menerusi pelbagai platform seperti Maze Care Line
iaitu talian telefon yang berfungsi 24 jam, peti aduan di tempat-tempat latihan dan penginapan atlet serta media sosial MSN. Pihak kementerian mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak yang berkaitan untuk memberikan pandangan dan dalam usaha menangani gangguan seksual. Dan untuk makluman yang berhormat juga, jawatankuasa yang baru ini adalah menggantikan jawatankuasa yang lama yang disebutkan oleh yang berhormat tadi. Mohon Menteri memberikan senarai nama dan juga pengerusi ahli jawatankuasa. Terima kasih. Saya akan sampaikan secara bertulis. Terima kasih yang berhormat. Saya teruskan kepada menjawab kepada persoalan yang dibawa oleh yang berhormat daripada Jerai dan juga yang berhormat daripada Batu berkenaan dengan had umur belia di bawah Akta 668 pindaan 2019. Ada lagi Mohon. beberapa yang belum dijawab. Adakah Ada, akan ada. dijawab Betul kemudian ada. ataupun sudah habis dijawab untuk Bukit Mentajam? Daripada Bukit Mentajam setakat itu saja. Sebab ada soalan tentang peruntukan khusus kepada pembangunan sukan untuk wanita. Satu. Keduanya tentang jawatan-jawatan dan juga jumlah perjawatanan dalam KBS yang telah Maaf, saya saya tertinggal kemukakan tentang tadi. perkara itu. Saya akan sampaikan jawapan itu secara bertulis kepada yang berhormat. Okey, terima kasih. Terima kasih. Berkenaan dengan had umur belia di bawah Akta 668 pindaan 2019. Saya ucapkan terima kasih kepada pandangan-pandangan daripada YB Jerai dan juga YB Batu berkenaan dengan perkara ini yang dipohon oleh majoriti pertubuhan belia. Saya selaku menteri sedang meneliti perkara ini dan akan memberi pertimbangan yang sewajarnya agar pertubuhan belia diberi tempoh yang sesuai untuk melakukan transisi kepimpinan mereka yang berumur melebihi 30 tahun kepada mereka yang berumur bawah 30 tahun. Saranan YB Jerai supaya adanya transisi berkala untuk tempoh 3 tahun, sebenarnya transisi ini akan berlaku menerusi mesyuarat agung tahunan ataupun pemilihan yang akan mengambil masa hingga 3 tahun selepas tarikh mula berkuat kuasa Akta 668 pindaan 2019. Sebagai contoh, sekiranya tarikh kuat kuasa pindaan bermula pada 1 Januari 2022, maka bagi pertubuhan belia yang mengadakan mesyuarat agung tahunan dan pemilihan 3 tahun sekali, maka transisi kepimpinan kepada bawah umur 30 tahun hanya akan berlaku sebelum Januari 2025. Jadi sebenarnya pertubuhan belia, semua pertubuhan belia mempunyai tempoh masa yang panjang sebelum mematuhi had umur baru bagi ahli dan pemegang jawatan dalam pertubuhan belia di bawah pindaan ini. Daripada yang berhormat daripada Jerai, pertambahan kemudahan sukan prestasi tinggi di negeri Kedah. Sememangnya kita percaya bahawa dengan adanya kemudahan sukan berprestasi tinggi boleh menggalakkan lagi perkembangan program-program pembangunan bakat sukan di kalangan rakyat. Kemudahan-kemudahan sukan berprestasi tinggi di Kedah telah pun sedia ada, apatah lagi dengan kemudahan-kemudahan yang telah dibina semasa Sukma 2006 yang lalu seperti Pusat Akuatik Gunung Keriang, Pusat Perahu Layar MSN di Langkawi dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, beberapa kemudahan seperti velodrome adalah tidak praktikal untuk diadakan di setiap negeri kerana kadar penggunaannya agak minima dan sekiranya ianya merupakan velodrome tertutup, kos penyelenggaraannya amat tinggi. Justru, perkongsian penggunaan antara negeri adalah langkah dan kaedah yang terbaik. Berkenaan dengan bantuan pentadbiran, Kementerian Belia dan Sukan melalui JBSN ataupun Jabatan Belia dan Sukan Negara menyalurkan sejumlah peruntukan bantuan pentadbiran kepada Majlis Belia Malaysia tertakluk kepada peruntukan kewangan semasa bagi maksud membantu melancarkan pengurusannya sebagai badan induk pertubuhan belia serta membolehkannya membantu melancarkan pengurusan badan-badan gabungannya seperti Pertubuhan Belia Peringkat Kebangsaan, Majlis Belia Negeri dan Majlis Belia Daerah. Sebagaimana tahun 2020 dan 2021, KBS melalui JBSN juga menyediakan sejumlah RM7 juta untuk bantuan pentadbiran kepada pertubuhan-pertubuhan belia yang bergabung di bawah Majlis Belia Malaysia. Jumlah peruntukan bantuan pentadbiran tahun 2022 ini turut merangkumi sejumlah RM955,000 untuk pertubuhan-pertubuhan belia di peringkat daerah yang meliputi 118 siri untuk melaksanakan kursus pengurusan organisasi
dengan sasaran 4,840 peserta bagi memastikan pertubuhan belia akar umbi membuat persiapan serius untuk transisi peralihan kepimpinan bawah umur 30 tahun. Berkenaan dengan butiran 02007 Kompleks Sukan Komuniti, KBS telah membuat penyelarasan semula kepada butiran ini. Peruntukan tahun 2022 sebanyak RM1,703,000 adalah untuk melaksanakan kerja-kerja naik taraf dan baik pulih sebahagian daripada Kompleks Sukan Komuniti ataupun KSK di seluruh negara pada tahun 2021 dan 2022. Manakala sebahagian lagi naik taraf KSK ini akan menggunakan peruntukan pada tahun 2023 dalam RMK ke-12. Berkenaan dengan pengurangan peruntukan B45 butiran 020200 pada tahun 2022 berkenaan dengan program pembangunan kemahiran, untuk makluman yang berhormat jerai, peruntukan B45 butiran pada tahun 2021 adalah sebanyak RM189 juta, RM189,175,400 dan pada tahun 2022 diperuntukkan sebanyak RM164,733,800. Ianya dilihat berkurangan berbanding tahun ini, namun jika dilihat pada tahun 2021 peruntukan bagi emolumen kaki tangan kontrak ataupun EKK dan bayaran bagi kontrak makanan bermasak adalah bersekali dengan peruntukan di bawah butiran 020200. Manakala bagi tahun 2022, allowance kaki tangan kontrak dan kontrak makanan bermasak telah diasingkan butirannya kepada 030200 emolumen kaki tangan kontrak dan 030800 kontrak bekalan makanan bermasak. Jika dijumlahkan, ketiga-tiga butiran ini bagi tahun 2022 adalah sebanyak RM204,86,600 dengan kenaikan sebanyak RM14,911,200 iaitu kenaikan sebanyak 7.31%. Merujuk kepada program jangka pendek yang dicadangkan oleh YB Jerai, pada tahun 2022 KBS melalui ILKBS dari tahun 2017 sehingga kini telah melaksanakan program bootcamp menggunakan konsep place and train dengan izin. Latihan dalam jangka masa pendek iaitu dalam tempoh 1 hingga 3 bulan. Contohnya juruteknik penyelenggaraan rel, kimpalana, penyaman udara, pemasangan jalur lebar, semburan cat automotif dan pelbagai bidang lagi. Johor Bahru membangkitkan butiran 02400 berkenaan dengan gelanggang sukan pembinaan kompleks sukan mini di SMK Bandar Baru Uda. Penyerahan rasmi kompleks sukan mini ini akan dibuat selepas sijil pengiktirafan daripada IAAF diperolehi oleh syarikat kontraktor. Pengurusan dan penyelenggaraan kompleks ini nanti akan diserahkan kepada pihak sekolah untuk digunakan termasuk oleh masyarakat umum di sekitarnya. Berkenaan dengan butiran 00601 Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pembinaan Kompleks Belia dan Sukan Johor, tapak asal kompleks ini dibina di atas tanah kerajaan negeri. Namun kerajaan negeri Johor telah mengambil semula tanah ini dan sebagai gantian kerajaan negeri telah pun memberi tapak baru di Mount Austin yang juga terdapat beberapa kemudahan sukan di sekitarnya yang boleh diguna sama oleh masyarakat seperti stadium olahraga dan lapang sasar menembak. Dan buat masa ini urusan tanah sedang diselesaikan dan projek dijangka akan dimulakan pada tahun 2023. Berkenaan dengan kebajikan atlet yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Johor Bahru bagi memastikan masa depan atlet-atlet negara terjamin, program Malaysian Athlete Career and Education ataupun singkatannya MACE telah dijadikan sebagai platform untuk memastikan kebajikan dan kepentingan atlet terjamin sama ada semasa di dalam program maupun selepas mereka bersara. MACE mengandungi 3 komponen utama yang diberikan penekanan iaitu aspek pendidikan, kerjaya dan kebajikan. Bagi peluang kerjaya atlet pula, Project Track di mana kerjasama dengan syarikat-syarikat swasta dan GLC telah diterokai bagi membantu atlet menyediakan peluang pekerjaan yang diminati. MACE bekerjasama dengan YAKIB untuk membantu atlet-atlet yang bakal bersara melalui proses transisi dengan berkesan.
Miss dan Yakib akan memainkan peranan penting untuk memastikan atlet-atlet yang berminat mencuburi bidang kejurulatihan untuk diberi peluang mengambil kursus-kursus kejurulatihan seperti kursus spesifik sukan dan sains sukan yang dikendalikan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan, Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, Badan Sukan Antarabangsa dan International Olympic Committee. Yang berhormat Datuk Seri Pengerusi, banyak lagi yang boleh saya sikit, belum Menteri. sentuh yang berhormat Datuk Seri Pengerusi, kalau diizinkan saya boleh terus bacakan ataupun saya boleh beri jawapan secara bertulis terpulang. Jawapan cara bertulis. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi. Saya ucap terima kasih kepada semua Sempat, yang mengambil bahagian dan saya akan pastikan jawapan sampai ke tangan semua ahli-ahli berhormat yang telah bertanya. Terima kasih. Dalam masa Wabillahi 5 taufiq hari wal hidayah. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Jawapan bertulis dalam masa 5 hari. InsyaAllah Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM622 juta 25,400 untuk Pala B45 anggaran perbelanjaan mengurus 2022, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju.